Bertemu kembali dalam Niaga Awal ni, kita masih lagi memberi fokus untuk waktu ini nak melihat kepada sedikit berkaitan isu dengan SME terutamanya, di mana Perbadanan Harta Intelek Malaysia ataupun MIPO akan meneliti keperluan untuk memberi tawaran harga istimewa kepada peniaga TikTok Shop yang berhasrat mendaftarkan hak cipta ataupun copyright dan juga cap dagangan atau trademark perniagaan mereka. Penerusi MIPO Muhammad Zuhan Muhammad Zain bagaimanapun berkata penetapan harga itu akan dimuktamadkan selewat-lewatnya awal tahun depan selepas diadakan perbincangan dengan pengurusan platform media sosial TikTok. Dan untuk kita memahami berkenaan dengan bagaimana dari segi proses, mungkin memfokuskan kepada keperluan pendaftaran hak cipta dan cap dagangan perniagaan. Ini antara fokus utama kita pada ketika ini. Bersama dengan saya menerusi Google Meet adalah Puan Yusniza Sharmila Yusof yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal MIPO. Puan, terima kasih sudi bersama dengan Niaga Awal ini untuk waktu ini. Pertama sekali dalam memulakan perbincangan kita, mungkin Puan boleh kongsikan mengapa pentingnya usahawan, kalau kita telitikan mungkin pereka cipta, mendaftar hak cipta dan juga cap dagangan mereka ini, Puan. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih Niaga Awal ni kerana sudi menjemput MIPO, Perbadanan Harta Intelek Malaysia, untuk sama-sama berkongsi mengenai kepentingan perlindungan harta intelek, terutamanya kepada usahawan kita. Terlebih dahulu izinkan saya jelaskan di bawah harta intelek kita ada 6 komponen yang utama, iaitu paten untuk melindungi inovasi baru, dan keduanya adalah cap dagangan atau ini lebih mesra lah di kalangan usahawan kita untuk melindungi brand ataupun logo mereka. Yang ketiga adalah industri design ataupun reka bentuk perindustrian, yang mana untuk melindungi reka bentuk luaran sesuatu produk. Dan yang keempatnya kita adalah copyright, perlindungan untuk karya sastra, muzik, software. Dan kelima kita ada petunjuk geografi, perlindungan ke atas produk-produk tempatan yang diasosiatkan dengan sesuatu tempat dan mempunyai kualiti dan reputasi yang tertentu. Dan yang keenam kita ada perlindungan untuk susun atur lita bersepadu. Okey, pentingnya pendaftaran harta intelek, terutama sekali cap dagangan dan hak cipta untuk usahawan kita adalah yang pertamanya untuk sebagai value added terhadap perniagaan mereka. Yang pertamanya kita sedia maklum dan kita tahu bahawa trademark atau logo itu merupakan satu perkara yang penting lah. Kalau kita tengok di skrin sekarang yang ada di sini tunjukkan nasi lemak salihah yang mana dengan adanya cap dagangan ataupun trademark, pengguna user boleh bezakan antara yang mana satu nasi lemak salihah contohnya ataupun dengan nasi lemak Pak Mat dan sebagainya. Dan pentingnya juga perlindungan harta intelek ataupun cap dagangan ni adalah supaya untuk kita mengelakkan daripada sesuatu cap dagangan kita sekiranya ditiru ataupun di-infringe, owner boleh boleh mengambil tindakan terhadap mana-mana peniaga lain yang cuba untuk menciplak brandnya yang tersebut. Dan dalam masa yang sama, harta intelek ini sebenarnya adalah satu harta. Harta itu maknanya dia boleh diniagakan dan dia boleh dilesenkan sebagaimana harta ataupun aset yang lain. Dan pentingnya juga cap dagangan ini adalah sebagai goodwill perlindungan cap dagangan ataupun harta intelek ini goodwill, di mana sesuatu pengguna tu bila dia tengok satu trademark tu dia dah tahu dah apa trademark yang sekian-sekian ini reflect kepada reputasi ataupun kualiti yang ada daripada syarikat tersebut. So itu adalah antara faktor penting lah kenapa usahawan kita perlu untuk melindungi cap dagangan mereka melalui Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Okay. Puan Yusniza mungkin juga boleh beri pandangan dan mungkin ada data angka tertentu dari segi sejauh mana pendaftaran ketika ini terutama melibatkan usahawan dan especially yang berniaga dalam talian lah. Kita lihat banyak yang berniaga di pelbagai platform dalam talian, dari segi pendaftaran ketika ini dan juga awareness mereka untuk mendaftarkan brand mereka masing-masing ini, Puan. Sekarang ni memang kita nampak trend untuk perniagaan tu memang begitu meluas sekali lah menggunakan platform digital terutama sekali melalui Shopee, Lazada dan juga TikTok.
Untuk pada masa ni di bawah cap dagangan kita terbahagi kepada dua lah, iaitu perlindungan di bawah kelas ataupun perkhidmatan. Dan setakat ini untuk secara keseluruhannya mungkin saya boleh share jumlah permohonan yang kita telah terima untuk tahun 2023 sehingga September berjumlah 45,339 dan ini ada peningkatan sebanyak 4.1% berbanding dengan tahun lepas dan permohonan daripada lokal tempatan sebanyak 15,417 peningkatan sebanyak 5.2% berbanding tahun lepas. Manakala perkhidmatan untuk kelas dalam talian yang kita terima ini yang daripada platform digital. Kalau kita tengok di sini jumlah dia masih lagi kadar dia rendah lah. Untuk tahun ni kita baru terima yang ini yang melalui dana yang kita dah bagi sebanyak 68 permohonan. So atas sebab itu kita ingin melakukan lebih banyak awareness lah, terutama sekali kepada peniaga-peniaga tempatan yang berniaga melalui platform digital. Kalau kita tengok dekat sini jumlah dia agak rendah lah berbanding dengan peniaga yang membuat perniagaan melalui cara yang konvensional. Puan Yusniza bercakap tadi pun ada menyebut berkenaan dengan dana, iaitu dana pemfailan harta intelek 2.0 ini. Mungkin boleh perincikan berkenaan dengan dana ini. Sukar ke nak mohon dana ni dan sebagainya, Puan? Sebenarnya tak sukar. Sebenarnya sangat mudah. Kita cuma untuk dana ni kita iklankan di website kita dan juga di semua pejabat-pejabat cawangan kita war-warkan dan tempoh kita iklan ni untuk semua usahawan kita untuk mohon panjang daripada bulan Januari, 11 Januari kita tutup sampai 31 bulan Ogos baru ni. Dan so far kita dah terima permohonan yang agak tinggi berjumlah 1,954 permohonan harta intelek dan izinkan saya untuk bagi dalam breakdown ni. Untuk patent kita terima permohonan sebanyak 166 permohonan. Untuk cap dagangan kita terima sebanyak 1,251 permohonan. Untuk reka bentuk perindustrian kita terima 95 permohonan. Manakala hak cipta kita terima 439 permohonan dan 3 permohonan untuk petunjuk geografi. So totalnya adalah 1,954 permohonan tuan. Dan sebenarnya proses untuk kita screen pun tidaklah sukar. Yang pentingnya pemohon itu dia ada dia punya logo ataupun apa-apa invention mengikut komponen yang ingin didaftarkan itu. Dia ada kriteria yang diperlukan dan antara syarat kita yang agak sikit tu, yang ketat sikit tu adalah kalau dia dah pernah mohon tahun ni dia tak boleh mohon 2-3 permohonan lah. Kita hanya benarkan satu sahaja permohonan untuk tahun yang sama. Ya, dan juga mungkin kita nak meneliti juga dari segi manfaat inisiatif menerusi dana pemfailan harta intelek 2.0 ini. Apa mungkin manfaatnya kepada usahawan dan juga mereka cipta, terutama kalau kita bercakap soal perniagaan untuk jangka masa panjang perniagaan ini. Apa mungkin manfaat yang orang ramai ataupun usahawan ni kurang sedar ataupun masih lagi tidak jelas ataupun kurang celik berkenaan dengan melindungi penciptaan ataupun karya hak cipta cap dagangan mereka ini, Puan? Dia sebenarnya cap dagang harta intelek lah saya bagi secara general sebenarnya sangat penting untuk perniagaan. Kenapa saya kata begitu? Kebiasaannya kita ni masyarakat kita ambil lewa masa kita memulakan perniagaan. Kenapa? Sebab masa tu kita rasa tak ada threat daripada pihak luar. Dan kebiasaannya yang kita dapati kes-kes yang berlaku di Maipun ni bila trademark dia ataupun perniagaan dia tu dah sampai ke satu tahap yang terkenal pada masa tu baru bila dah ramai orang tiru trademark dia, masa tu baru dia realise yang bisnes dia dah menerima satu ancaman lah daripada pihak luar. Dan sedangkan dalam prosedur untuk permohonan harta intelek ni adalah first to file basis. Maksudnya di sini adalah siapa yang file dulu maka dia punya.
Anda kata owner of satu-satu harta intelek ataupun trademark lah kalau dalam kes usahawan ni, dia tak filekan dulu tetapi ada kawan dia ataupun ejen dia yang file on behalf of dia, manakala maknanya di situ kiranya dia tu bukannya the rightful owner lah. Tujuan pentingnya pendaftaran tu nak pastikan siapa the rightful owner atas satu-satu trademark ataupun harta intelek tu, bagi memudahkan owner tu untuk mengambil tindakan sekiranya ada infringement. Dan satu lagi, bila mana bisnes kita tu dah berkembang, kita nak ekspor ke luar negara ataupun memulakan perniagaan kita ke luar negara, antara kriteria yang penting juga adalah mesti telah didaftarkan di dalam negara sendiri. Itu adalah antara syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Matrade. Dan dalam masa yang sama, sekiranya kita nak buka bisnes kita di negara luar, kita pun kena filekan pencap dagangan kita ke negara tersebut. Sebab pemfilan IP ini adalah territorial basis. Maknanya perlindungan itu dia akan berlaku dalam negara yang tersebut. Dia boleh di-exploitkan dalam negara yang tersebut yang mana kita telah daftarkan. Dia bukannya kita daftar Malaysia, kita dapat protection ke seluruh negara, tidak. Dan satu lagi, antara kepentingan untuk pemfilan harta intelek ni bila kita nak kembangkan bisnes kita, kita buka franchise dan sebagainya, itu pun adalah antara kriteria yang penting lah, yang mana perlindungan IP tu diambil kira sebagai antara prioriti dalam bisnes. Dan dalam masa yang sama, macam mana yang saya jelaskan tadi, IP itu sendiri adalah satu harta yang mana dia boleh dilesenkan. Maknanya kita boleh dilesenkan kepada another registered user ataupun user lain untuk gunakan trademark kita, dan kita boleh dapat royalty tersebut lah. Dan trademark kita ni a part of syarikat kita boleh dijual, trademark kita pun ataupun harta intelek kita pun sama boleh dijual sebagaimana harta ataupun aset lain lah. Itu adalah antara kepentingan utama di dalam perlindungan harta inteleknya. Sudah tentu dalam inisiatif kalau kita lihat kerangka ekonomi madani, antara usahanya adalah untuk membawa usahawan ke peringkat global. Jadi ini antara salah satu langkah yang perlu diambil oleh mereka. Jadi Puan, kepada mereka yang nak tahulah usahawan-usahawan tempatan ini, sama ada yang meniaga secara kedai secara fizikal maupun yang meniaga dari rumah secara dalam talian dan sebagainya, bagaimana mereka nak tahu berkenaan dengan inisiatif dan juga termasuklah dana pemfilan harta intelek 2.0 ini, serta mungkin saluran bagaimana nak memohon dan sebagainya, mungkin Puan boleh bantu mereka bagaimana nak memohon dan juga di mana mereka nak dapatkan maklumat lanjut sebegini, Puan? Kita kalau maklumat secara ringkasnya kita boleh tengok melalui website MyPo, iaitu www.mypo.gov.my, dan kita ada satu talian khas lah yang mana semua usahawan boleh berhubung dengan kita, sama ada membuat pertanyaan ataupun sebagainya, iaitu talian helpdesk untuk MyPo. Dan sekiranya ada pertanyaan juga, satu email umum boleh ditanya kepada pihak MyPo, iaitu ipmalaysia.mypo.gov.my. Dan kita tim MyPo di sini sentiasa bersedialah untuk membantu semua usahawan dan juga owner-owner, pemunya harta intelek yang ada di Malaysia, dalam usaha kita untuk menggalakkan permohonan harta intelek Malaysia yang supaya permohonan tempatan especially untuk lebih meningkat, kerana permohonan harta intelek ini sebenarnya reflect kepada daya saing ataupun inovasi negara. Itu memang jelas yang mana permohonan harta intelek diambil kira di dalam pengukuran geographical di dalam global. Ini saya bagi pihak MyPo amat menggalakkanlah sekiranya ada owner-owner ataupun pemunya harta intelek yang merasa dengan melalui sesi ini penting untuk mereka daftar harta intelek ini, daftar harta intelek mereka, kita alur-alur. Semoga semua usahawan kita akan dapat memperluaskan perniagaan mereka bukan sahaja di Malaysia sehingga ke luar negara, insya-Allah.
Baik, sudah tentu ini merupakan perkara yang perlu dimanfaatkan. Ada dana pemfailan harta intelek 2.0 yang boleh membantu anda. Terima kasih sekali lagi Puan Yusniza Sharmila Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal MIPO atas perkongsian dan segalanya akan kami rangkumkan di astroawani.com.